سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan taufik hidayah dan dengan inayahnya kita dapat hadir berada dalam majlis mengingati Allah, majlis ilmu taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis, menerimanya sebagai amalan orang yang ikhlas, orang yang sabar dan istiqamah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita terlupa, niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Saya hormati pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi SAW menyatakan, siapa yang baca Alif Lam Mim 5 ayat awal surah Al-Baqarah dan ayat kursi ayat 255 dan 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah menjelang pagi dan malam, ya, maksudnya lepas subuh dan lepas maghrib, maka ia terhindar daripada gangguan makhluk halus, dan jika ia nak mati, ia tidak mati mengejut ataupun tidak mati mendadak, ya. Kena amalkan lepas subuh ataupun lepas maghrib, nah. Kalau dia amalkan, insya-Allah dia takkan kena jangkitan COVID-19, insya-Allah. COVID-19 ni sejenis makhluk halus, ya, makhluk yang tak nampak di mata, ya. Jadi siapa yang amalkan, insya-Allah dia tidak akan kena COVID-19, ya. Kalau Nabi kata, tentu kena yakinlah, ya. Kalau kata Tun Mahathir kata, bolehlah kita kata boleh percaya ke tak boleh percaya orang tua ni, nah. Tapi kalau kata Nabi kata, memang kena percaya dan kena yakin, ya. Jadi kita baca terus, ya. Nah, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Kalau dia nak mati, dia tak mati mengejut, dia tak mati mendadak, sempat mengucap. Kalau ibu-ibu nak mati, dia sempatlah beri wasiat pada suami dia. Nanti kalau saya mati, abang jangan lupa kahwin lain. Jadi benda-benda tu penting juga wasiat-wasiat ni. Kalau kita mati mengejut, kita tak sempat pula nak wasiat, ataupun tak sempat mengucap. Jadi amalkan amalan ni, insya-Allah. Okey, baik. Satu lagi, setiap hari Jumaat baca surah Kahfi 110 ayat daripada awal sampai habis. Satu surah. Siapa yang baca, tubuh badan dia bercahaya, dia jadi benteng, perisai. Baca hari Jumaat, bacalah waktu mana pun, bagi habis juga satu surah Kahfi tu. Dia tidak akan kena penyakit COVID-19, insya-Allah. Kalau kena juga, tu baca tak kena, baca tak betul. Ada silap tak mana-mana tu. Tapi siapa yang amalkan, insya-Allah dia tak akan kena COVID-19. Dalam keadaan zon merah, semua kena, macam zombie, semua kena. Dia pergi duduk tengah-tengah, dia tidak akan kena. Dia tak kena. Mailah hebat lagu mana apa gelombang COVID-19. Dia pergi duduk tengah-tengah, dia tak kena. Yakinlah dengan Allah, yakinlah dengan Rasulullah, tuan-tuan. Mulai Jumaat ni jangan tinggal dah surah Kahfi, baca sampai habis. Insya-Allah. Okey, baik. Tengok kitab. Hadis yang ke bawah. Hadis yang 13. Bunuh diri bunuh diri. Oi, sakan no. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak buat lawak dah gelak dah. Membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri. Tajuk Bismillahirrahmanirrahim. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh fajazi'a fa'akhadha sikkina fajazza biha yadahu fama raqa ad-damu hatta mata
qala Allah ta'ala badarani abdi binafsihi faharramtu alaihi jannah muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu terdapat seorang yang luka dan dia berasa bimbang, maka dia mengambil pisau dan memotong tangannya, maka darah mengalir dengan banyak sehingga dia mati. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hambaku ini gopoh untuk datang kepadaku dengan membunuh diri, maka aku haramkan baginya syurga. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Huraian, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang manusia membunuh diri sendiri, walau bagaimana susah dan sakit sekalipun dirinya. Ada satu kisah dalam peperangan, dia ni mati syahid. Sahabat kata pada Rasulullah, hebat kawan ni mati syahid. Rupanya dia bukan mati syahid, dia mati bunuh diri. Oleh kerana tubuh badan dia luka dengan tetakan pedang, lalu dia tak tahan sakit sangat, dia tak tahan, dia bunuh diri dia. Dia bunuh diri dia, bukan dengan sebab dia mati syahid, dia mati dengan sebab dia bunuh diri dia kerana tak tahan sakit. Maka orang ini balasannya ialah haram baginya syurga. Haram baginya syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita ni susah macam mana pun jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri, jangan bunuh orang. Dua benda ni mau diingat. Yang pertama, jangan bunuh diri. Yang kedua, jangan bunuh orang. Nak bunuh orang masuk dalam medan peperangan jihad. Jihad akbar. Jihad fi sabilillah, berperang. Tak apa. Kalau saya saja nak bunuh orang tak boleh. Dalam negara kita ni ada orang kafir. Satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Jadi kita tak boleh juga nak pergi bunuh lingguain, tak boleh. Nak pergi bunuh lim kit siang, tak boleh. Walaupun kafir harbi tu, tak boleh. Kena ada peraturan dia. Bukan kerja kita bunuh orang. Walaupun nak marah dah. Tambah kafir zimmi. Kafir zimmi haram tu, tak boleh kita bunuh dah. Siapa yang menyakiti zimmi, Nabi kata macam dia menyakiti aku. Tu. Sebab tu kita ni kalau sesama kita orang Islam lagilah tak boleh. Sama-sama kita orang Islam lagilah tak boleh bunuh sesama kita. Walaupun dia Syiah ke, dia Wahabi ke, selagi mana dia ahli qiblat, selagi mana dia orang Islam, orang yang mengucap, orang yang solat, ahli qiblat dia panggil, haram kita bunuh dia. Terutama kita pegangan ahli sunnah wal jamaah, lagilah tak boleh membunuh orang ikut suka. Tapi kalau puak-puak Syiah ni, dia tak kira, dia pantai kita ikut dan dia. Di sanalah belah-belah Yaman, belah Syria tu. Tapi kita tak boleh. Tak boleh bunuh orang. Ahli sunnah wal jamaah memang tak boleh suka-suka bunuh orang dan mengkafirkan orang. Juga tak boleh. Juga tak boleh mengkafirkan orang. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ada seorang sahabat Nabi ni, nama Usamah bin Zaid bin Harisah. Anak Zaid bin Harisah, nama Usamah. Di dalam peperangan yang mana beliau berperang dengan seorang musuh ni, lawan musuh ni kalah. Bila kalah, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucap. Bila dia mengucap, Usamah tengok dia mengucap, Usamah kata,
bau hang nak mengucap. Hang takut dekat pedang ya. Piak dia bunuh. Usamah bunuh dia. Nah, menjadi suatu pertikaian, isu di kalangan para sahabat. Sahabat kata, wahai Usamah, hang bunuh orang yang mengucap. Usamah kata, aku bunuh dia sebab dia bukan sebab dia mengucap kerana dia betul-betul beriman pada Allah, tapi dia takut dengan pedang aku. Oleh kerana dia takut, dia mengucap. Sebab tu aku bunuh dia. Kalau dia nak masuk Islam, awal-awal lagi dia dah masuk Islam, elok-elok dia takut baru nak masuk, baru nak mengucap. Sebab tu aku bunuh dia. Sahabat tak puas hati. Sahabat kata, tak betul macam ni, jom kita pergi rujuk dekat Nabi SAW. Pergi rujuk kepada Rasulullah. Bila rujuk kepada Rasulullah dengan muka yang kemerahan, dengan pandangan yang tajam kepada Usamah. Padahal Usamah ni Nabi cukup kasih dekat dia. Macam mana Nabi kasih dekat Zaid bin Harisah, begitu juga Usamah ni Nabi cukup kasih. Nabi anggap dia macam cucu Nabi, Usamah ni. Tapi bila dengar kata Usamah bunuh orang yang dah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muka Nabi berubah kemerah-merahan dan mata Nabi tajam merenung ke wajah Usamah. Wahai Usamah, apakah benar engkau membunuh orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya, wahai Rasulullah, kerana dia takut kepada pedang aku, lalu dia mengucap, aku bunuh dia. Nabi dengan nada yang marah, Nabi kata, hang bunuh orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Apakah engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatinya? Adakah ia benar ataupun tidak? Apakah engkau membunuh orang yang dia mengucap, yang engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatinya? Hang tahukah yang dalam hati dia? Hang nampakkah? Hang tahukah? Hang boleh bacakah hati dia? Sama ada benar ataupun tidak? Usamah tersengat, terdiam, tak boleh nak kata apa. Diam Usamah. Nak abang di sini tuan-tuan, nak bagi tahu kita ni tuan-tuan, sampai tahap macam tu Islam ni. Jangan kita baca apa yang ada dalam hati orang, tak boleh. Nabi pun menghukum orang dalam bentuk yang zahir. Zahir, dalaman tak boleh nak hukum orang. Walaupun antara mukjizat Nabi, kelebihan Nabi, Nabi boleh tahu, Nabi boleh baca, Nabi boleh nampak apa yang ada dalam hati seseorang manusia. Tetapi Nabi mengambil satu tindakan menghukum seseorang dalam bentuk zahir. Sama juga kita tuan-tuan. Nah, kita nak baca orang tu, nak kata kat orang tu, ataupun nak hukum orang tu, biar apa yang telah zahir, yang telah terang, yang telah nyata. Hak yang belum dia buat, apa yang ada dalam hati dia, tak boleh kita duk memperkata sesuatu perkara yang kita tak tahu. Sampai tahap tu tuan-tuan. Ini kata pegangan ahli sunnah wal jamaah ni. Walaupun mereka kata dia ni Syiah, dia ni Wahabi, walaupun kita dalam bentuk hazard, berhati-hati dengan dia, tapi tak boleh kita menghukum dia selagi mana kita tak nampak perbuatan Wahabi ataupun Syiah dia. Melainkan terang-terang dia melakukan ritual Wahabi, ritual Syiah, barulah kita boleh hukum dia. Ini kata ahli sunnah wal jamaah. Begitu hebatnya ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Sebab tu mana-mana ahli sunnah wal jamaah, dia pergi duduk di mana-mana tempat pun aman. Tempat tu aman, negara tu aman kalau orang yang berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dia tak boleh ekstrim. Dia tak boleh nak hukum orang suka-suka, tak boleh. Dia tak boleh nak bunuh orang, dia tak boleh nak mengkafirkan orang. Tu ahli sunnah wal jamaah. Betapa cermat dan telitinya dalam meletakkan sesuatu perkara ataupun hukum.
Tu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan. Orang yang membunuh diri sendiri adalah orang yang berputus asa dengan ketentuan, takdir dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membunuh diri sendiri juga merupakan antara dosa besar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, kita mengaji tentang hadis Nabi. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan kiamat. Tuan-tuan, dalam rukun iman yang keenam apa dia? Percaya kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Selagi mana Allah tak mematikan kita, jangan pandai-pandai kita nak mematikan diri kita sendiri. Tak boleh. Kena ada usaha ikhtiar. Walaupun di penghujung nyawa sekalipun, usaha ikhtiar kena ada. Pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh kita ni serah diri kita kepada Allah dalam keadaan kita bunuh diri supaya mempercepatkan untuk bertemu dengan Allah. Tu adalah suatu kesalahan yang terang dan nyata. Tak boleh. Ada kata alang-alang, ya tak ya aku nak mati ya, lebih baik aku cepatkan sikit kematian aku supaya aku cepat bertemu dengan Allah. Elok cepat bukan cepat bertemu dengan Allah, cepat masuk dalam neraka. Jangan. Dosa besar. Tuan-tuan, dosa besar. Bahkan orang-orang bunuh diri ni tuan-tuan, kalau nak tanam di tanah perkuburan Islam ni tak boleh bubuh dekat-dekat sangat. Orang-orang yang beriman ni kena bubuh di hujung-hujung sikit. Bubuh di tan pokok ada hantu raya lah apa semua tu. Kok tepi-tepi pagar kok jauh-jauh tu. Tak boleh buh dekat-dekat dengan masjid, dekat orang beriman ni. Pasal kedudukan dia tu, dia melakukan dosa yang besar, tuan. Tapi pandangan ulama ada menyatakan dia tak sampailah kafir dah. Tapi dia telah tidak beriman dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Kalau ikut hukumkan kena beriman dengan 6 perkara tu. Kalau dia dah bunuh diri, wallahu alam, yang tu biarlah Allah yang menentukan hukuman atas dia. Tapi walau macam mana pun, kita pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita menyatakan dia masih lagi Islam, cuma dia buat dosa besar. Tak boleh nak jatuhkan dia kafir. Dia telah melakukan dosa yang besar. Okey, baik. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu
الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Surah An-Nisa ayat 29 hingga 31. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan anaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang, kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Ayat ini dengan jelas, ya, ayat muhkamat yang senang kita faham, bukan ayat mutasyabihat, ayat yang jelas, muhkamat. Allah sebut bahawa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya. Sebab tu tak boleh buat perkara yang menyalahi, menipu orang, ambil harta benda hasil negara sepatutnya diberi pada rakyat, tapi mengkedarah kepada kroni-kroni, pada suku sakat, kaum puak, geng-geng dia. Maka golongan-golongan ni menipu, menggunakan hasil negara bukan nak pulang pada rakyat, sebaliknya menipu, guna untuk kepentingan diri, anak bini, kroni ataupun kaum puak dia. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Kalau buat berniaga elok-elok, tak apa, tak ada masalah. Buat berniaga. Contoh ayak di Kedah, Pulau Pinang nak ayak di Kedah. Buat urusan elok-elok bincang elok-elok jangan duk main duk ajak-ajak orang. Dia nak ayak kita, lepas tu dia duk ajak kita. Rumah-rumah kita, lepas tu dia duk pandai-pandai duk ajak kita, suruh buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni. Ni rumah aku, hang hormatlah sikit. Contohlah rumah kita, buka lampu terang sampai rumah sebelah, rumah jiran sebelah pun terang, guna lampu kita. Lepas tu kita tutup lampu kita, tiba-tiba jiran sebelah kata apa? Oi, hang tutup apa? Jiran boleh tegur kita, oi, hang tutup apa? Kita kata, lampu ni rumah hang ke rumah aku? Jiran kata rumah hang lah. Habis tu hang kacau apa? Aku nak tutup apa? Aku nak buka. Jiran kata apa? Ikut suka aku lah. Jiran macam ni tak lama lampak buah penampak. Sama juga ayak hak Kedah, Pulau Pinang hang nak berusaha elok lah, jangan duk pandai-pandai duk ajak orang. Ayak cara